Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, dan berbagai-bagai nikmat, terutama nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, anugerah yang besar. Kita ni hidup dan merasakan yang hidup hanya Allah. Bukan hidup ni adalah merasakan ada kedirian kita, tetapi hidup yang kita rasakan adalah hidup tu adalah Dia, bukan kita. Itu yang kita nak imani, yang kita nak yakini, bahawa Allah tu yang kita yakini tu lebih mustahak daripada diri kita sendiri, daripada selain yang apa yang Allah jadikan. Syurga ke apa ke, nikmat macam mana pun, yang paling untung adalah kita merasakan hidup itu adalah menceritakan Dia, dan kita merasakan yang hidup hanya Allah SWT yang Maha Esa. Itu yang paling kita nak jaga sekali. Itu yang paling mustahak nak kita fahami, iaitu nak kita kenali bahawasanya Allah lah segala-galanya. Biarpun sekeliling kita tidak dapat, tapi kita ajarkan engkau jangan sampai tak ada, ya Allah. Engkau jangan sampai tak ada dalam ingatan. Sentiasa engkau, ya Allah, dalam menerima nikmat yang besar ataupun mengalami ujian-ujian berat, tetap juga, ya Allah, teguhkan hati. Sentiasa merasakan engkau lebih mustahak daripada segala-gala yang akan terjadi ke depan ini, ya Allah. Itu orang-orang yang benar mengetahui, orang-orang yang benar-benar berada sentiasa dalam naungan Allah, berada dalam ketenangan, berada dalam sakinah, dan berada di dalam keadaan dibentengi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri berjanji, benar-benar kita menghilangkan keakuan diri kita, la ilaha illallahul izni, maka kita telah berada dalam benteng Allah. Ini janji Allah. Tapi hendak kita fahami, cari jalan benar-benar untuk meniadakan diri kita. Bersungguh-sungguh kita mencari, memohon kepada Allah, dibukakan hijab-hijab supaya kita tahu, supaya kita meletakkan diri kita sebagaimana yang telah Allah Ta'ala menetapkan, iaitu kita ni tidak pernah ada. Dan kita jangan mengaku engkau, jangan mengaku ada engkau. Ada engkau melihat, ada engkau hidup, ada engkau perkataan, ada engkau ilmu, ada engkau beramal, ada engkau apa pun. Semua dinafikan dengan la ilaha illallah. Dalam kehidupan ini, inilah perjuangan. Inilah yang dikatakan peperangan berat sekali. Tetapi apabila kita benar-benar yakin Allah lah yang akan membawa perjalanan kita ini,
kita tidak mampu untuk berjalan sesaat ke depan, maka kita harapkan benar-benar sentiasa ke depan. Harapan kita adalah bukan ilmu kita, bukan pengalaman kita, tetapi semata-mata adalah Engkaulah yang memperjalankan setiap saat ke depan, setiap detik jantung turun dan naik, berhenti, Engkaulah ya Allah. Ini semanis-manis iman, ya, yang tiada pernah pahit, ini yang kita rasakan. Yang tak dapat nak diucapkan, betapa indahnya bila kita dah dileburkan oleh Allah. Warzuqnil fana'a anni. Kita minta selalu Allah rezekikan kepada kita supaya Allah fanakan kita. Hanya Allah yang boleh fanakan kita. Kalau tidak, kita masih lagi ada keakuan diri, masih ada lagi. Jadi bila Allah melihat kesungguhan kita, maka Allah tahu bahawasanya kita benar-benar faham kita nakkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah memfanakkan kita. Hanya Allah yang boleh melebur memfanakkan kita. Alhamdulillah. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana nikmat yang tidak ada nikmat yang lebih besar apabila seseorang itu telah dileburkan oleh Allah, maka dia menjadi manusia yang dipanggil insan kamil, insan yang sempurna kata Allah, yang kepada yang maha sempurna, mukamil, tenggelam di dalam yang maha sempurna. Allah menyempurnakan kita dengan caranya, iaitu membuang keakuan diri kita. Seperti Nabi Musa, dileburkan Musa dalam cahaya. Dilebur dalam cahaya, baru Nabi Musa bila terjaga 40 hari, baru dia kata, kuatlah iman aku. Allah telah kuatkan iman apabila dia telah lebur. Dia dah jumpa, dia dah tahu. Di dalam dia lebur kepada Allah itu dalam cahaya Allah, maka Allah yang memperjalankannya dalam kehidupan kita ini. Dan sentiasa dia merasakan kehidupan ini adalah penghidupan Allah lah yang memperjalankan. Dalam dirinya dan di luar semua dia nampak adalah perjalanan Allah yang memperjalankan. Sekalian makhluk-makhluk yang dijadikan, Allah lah yang menyusunnya. Maka kita hanya dapat menyaksikan. Kita tidak mampu untuk mengolahkan. Kerana menyaksikan itu juga adalah daripada penglihatan Allah. Dia yang wahuwa yubdikul absar. Dia yang memberikan kepada kita untuk melihat. Bukan kita ni dapat melihat. Dia yang memberikan kita hidup. Esa Allah tu memberikan kita hidup, menyatakan dia yang maha hidup. Dia memberikan kita kepada kita pendengaran. Bukanlah kita mendengar, tapi pendengaran itu yang kita dengar tak lain adalah daripada kita mendengar itu dengan pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja pun dalam kehidupan kita, kita telah menetapkan bahawa kita mengakui kita ni tidak pernah ada. Jadi yang ada hanya cerita-cerita yang hendak ditajalikan. Sungguh pun Allah Subhanahu Wa Taala tak menjadikan kita, tak menjadikan sekalian makhluk-makhluknya. Entah berjuta tahun. Allah tu sendirilah katakan. Sendirinya itu tadi cukup sempurna. Tak ada keasyikan dia asyik dengan diri dia sendiri. Tak perlu dia menjadikan. Jadi kita membayangkan ihsan kita. Allah tak memerlukan apa-apa. Ihsan tu tadi. Tak memerlukan apa-apa. Jadi dia yang menjadikan pendengaran, dia jadikan penglihatan, dia curahkan untuk sebenarnya dialah melihat dirinya sendiri. Dia jadikan kalam supaya kita ni tahu bahawa kalam tu dialah sebenarnya yang memuji dengan kalamnya. Dan yang menzahirkan kalam tu tak lain daripada zatnya juga untuk menyatakan dirinya sendiri, untuk menjadikan cerita-cerita. Hanya kita akan tahu nanti bahawa kita telah tenggelam, lebur, tak ada. Baru kita tahu selama ni kita tak pernah ada rupanya. Dapatlah tu, sampailah, wusul dah tu. Tapi kalau masih lagi kita nak rasa ada lagi, masih ada lagi berbalah-balah, maka kita belum lagi. Kita masih lagi bangun jatuh. Nak sampai betul-betul dah kita dah tak ada lain dah. Kita dah ikat mati dah. Kita dah talak 3 dah dengan dunia seisi-isinya. Bahawasanya yang kita nampak, yang kita tahu hanya Allah. Bukan kau Muhammad. Bukan kau Muhammad. Bukan kau Muhammad. Aku. Di kedengaran bahawasanya kita lihat apa pun kita lihat aku. Dia. Tak ada
lain lagi dalam kehidupan kita. Kita sendiri pun sudah dileburkan oleh Allah Subhanahu taala, maka kita akan nyata jelas nampak hanya Allah, dan kita buta kepada sekalian yang Allah jadikan. Hanya kita nampak yang mentajalikan tu tadi yang kita nampak. Tajali tu kita tak nampak dah. Dia bertukar menjadi satu esa, iaitu dialah yang menjadikan sekalian alam ini yang kita nampak. Kita nampak malaikat, kita nampak Allah dahulu. Kita nampak apa saja pun kita dah praktis penglihatan kita. Fa'ainama tuwallu fasamma wajah. Kita bersama dengan orang-orang yang arif billah untuk kita mengukuhkan. Mereka arif, para arif billah dia tak buta dah. Dia tak nampak yang lain dah. Dia buta lah. Dia hanya nampak, dia nampak kipas juga. Dia pergi pasar juga. Dia pergi mana-mana pun dia pergi macam kita juga. Tapi kita masih nampak sesuatu yang bermacam-macam. Dia tak, dia nampak satu je. Cahaya Allah je nampak. Cahaya je nampak. Gelap semua dah. Itu tadi. Jadi apa pun yang dia lalu di pasar tadi, hanya dia nampak cahaya Allah SWT. Apa pun dia kata tadi, dia tak dapat melalaikan dia. Dia kata, tijaratu wala bai'un an zikrillah. Dia tak dapat, maknanya apa pun perniagaan, apa pun dalam kehidupan ni, dia tak dapat dilalaikan. Maknanya dia sentiasa lebur dalam mengesakan Allah, hilang keakuan dirinya. Dialah berzikir atas nama dia sendiri. Dia nampak semua sayur-sayur tu berzikir dah. Keluar cahaya. Sebab zikir tu, sebelum keluar zikir, cahaya. Allah nak menjadikan sesuatu tu, dia jadikan cahaya dulu. Nur Muhammad. Dia cahaya tu baru keluar sebutan-sebutan. Jadi dia duduk kat cahaya Nur Muhammad, Nur Allah tadi, maka kita akan nampak cahaya semua dah. Maknanya kita tak nampak sebelum kita, Sayyidina Abu Bakar kata, sebelum aku nampak sesuatu, Allah lah dahulunya. Sayyidina Ali kata, tidak aku nampak sesuatu di dalamnya, melainkan Allah lah. Maknanya bukan benda tu Allah, tapi kita kena faham. Maknanya sebelum ada nampak benda tu, dia dah menyaksikan Allah dulu yang menjadikan. Jadi segala yang Allah jadikan sekalian alam ni, dia tahu menyatakan Allah. Jadi dia dah ikat mati mengatakan segala yang dia nampak adalah Allah dahulu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak nyatakan semua tujuan dia, bermacam-macam Allah tajalikan supaya kita nampak siapa yang mentajalikan. Nyata tu tadi. La ilaha illallah. Ini yang kita nak faham dalam kehidupan kita, ulang-ulang. Supaya diri kita sentiasa betul-betul bersungguh-sungguh lagi. Untuk menafikan semua kita dan semuanya tak pernah ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti dicampakkan ke mana pun kita, di alam barzah, campak di alam malakut, dicampak ke alam jabarut, campak ke alam mana pun, tetap kita berada di alam iaitu ahada, iaitu sentiasa mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap meliputi mengesakan Allah. Dicampak pun sekian alam ni, dicampak kat luar apa, kat surga, ke neraka, ke mana, tetap kita mengesakan Allah, sebab kita dah dileburkan oleh Allah keluar daripada sekalian alam. Kita tak duduk di dalam sekalian alam, tetapi kita dah dikeluarkan Allah, lebur, dah tak ada nampak lah dalam sekalian alam ni. Yang kita nampak adalah nur. Yang kita nampak adalah menyatakan Allah. Dia menyuruh sekian alam ni menyatakan apa yang nampak, semua menyatakan Allah. Sebab kita dah duduk di sekalian alam. Allah dah leburkan keluar. Isra' wal Mi'raj dah keluar. Bukan Allah tu ke atas. Nabi SAW ingatkan naik atas. Rupanya sampai kepada Allah. Rupanya keluar daripada sekian alam. Rupanya tak nampak yang lain. Melainkan itu semua cerita-cerita Allah Subhanahu Wa Taala, kisah-kisah tu tadi. Itu dalam perjalanan Isra' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Itu perjalanan yang mana agung, perjalanan yang Allah nak bawa lihatkan sekalian alam. Sampai
Nabi SAW menziarahi neraka, menziarahi surga, menziarahi nabi-nabi. Banyak lagi cerita dalam tu. Dalam masa tak sampai berapa jam malam tu, Nabi SAW mengambil diberi pelajaran di sisi Allah, iaitu satu pelajaran yang komplit, yang sempurna. Maka bukan sekadar menceritakan syurga dan neraka, tapi melihat sendiri sifat-sifat syurga dan sifat-sifat neraka tu tadi. Melihat bukan dengan ainul lagi, dengan haqqul yakin wa kamalul yakin. Kita kalau cerita syurga, kita mengangan-angan ni cerita tu. Kisah-kisah tu kita ulangkan. Kita tak pernah pergi pun. Kita tak lihat pun ainul yakin. Kita hanya baca dalam Quran. Sebab apa? Sebab kita tak meyakini bahawa kita merasai nikmat syurga tu di dunia. Maka itu tak diberi yakin kita untuk melihat ke sana. Ilmu pelajaran kita ingat syurga tu di sana nanti. Kita tak merasakan syurga tu di sini. Sebab apa? Kalau diceritakan nanti syurga tu ada buah anggur, ada buah delima, ada buah pisang. Di sini dunia ada juga. Di sana ada bidadari, sini ada isteri kita ke ada, kan? Itu tadi. Tapi kita tak nampak bahawasanya kita tahu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita tahu dunia di sini, nanti kita pergi ke akhirat. Kita punya kefaham itu. Dunia dan akhirat. Maknanya dunia dulu baru akhirat. Tapi kita di alam roh, kita di mana dulu? Alam roh tu alam akhirat. Sebelum kita tercampak ke dunia ni, sebelum dimasukkan roh kita di tubuh kita, roh kita dah ada di sisi Allah. Di sisi Allah tu alam apa tu? Dia panggil alam ahada. Roh kita berada di alam ahada, tenggelam lebur. Nak cerita 4,000 tahun asyik dengan Allah. Di situ, di dunia ni kita nak cari hasanah tu tadi. Iaitu lebur diri kita supaya kita dapat kembali jadi imanakum. Barukan balik iman kita seperti alam roh kita dengan Allah tu hasanah tadi. Yang kita kata tadi minta di dunia hasanah. Hasanah kebaikan yang macam mana? Yang kita ni lebur tak ada keakuan diri, yang ada hanya Allah tu hasanah. Di akhirat pun gitu juga, kita nak juga tu. Maka itu kita nak kena cari kenal diri, kenal Allah. Kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah, tak nampak kita ingat jauh perjalanan kita. Jauh. Kita nak sampai ke apa? Nak sampai kepada mahsyar tu pun, ya Allah, daripada alam barzah tu, alam kubur tu berapa ribu tahun tu. Kita pun tak tahu lagi sanggup ke tak sanggup kita. Jadi kita bila ada pelajaran kenal diri, kenal Allah, Allah boleh singkatkan waktu tu. Seolah-olah kita baru aja di bumi kan, bangun dia, kita dah ada di pada mahsyar. Ataupun dibawa kita berjalan. Di mana kita di dunia lagi kita meyakini Allah Subhanahu Wa Taala yang memperjalankan kita, jadi kita akan diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di alam tu tadi. Roh kita akan dibawa berjalan. Cuba kita mimpi, adakah kita mimpi bawa tubuh kita? Ada bawa tak? Tinggal ke tidak tubuh kita? Supaya juga nanti kita berada di alam roh. Tubuh kita tinggal. Dan kita dulu di alam roh 4,000 tahun dengan Allah sebelum ada tubuh. Roh tu cukup. Sempurna dan berjanji bahawa hanya nak Allah. Tapi bila masuk ke sarang dia tubuh, dia bagikan keinginan tadi. Diuji kita dengan keinginan hawa nafsu supaya nak ditingkatkan tingkatan kita. Bukan Allah nak jaya. Tapi malaikat tak dibagi keinginan. Nafsu. Dia hanya bagi ketaatan. Kita manusia dibagi nafsu. Ada roh, ada nafsu. Tadi nafsu memang suka berpaling. Memang kalau kita tak perangi, Rasulullah kata,
kita tak istiharkan perang, memang teruk ganaplah kita. Taklah kita kenal roh tadi. Bila kita kenal diri kita, kenal roh kita berasal dari Nur Muhammad, kita nakkan Allah. Tapi bila kita tak mau kenal roh kita, diri kita tu, maka kita akan berada di dalam hawa nafsu. Hawa nafsu kita ni dah yang akan menyesatkan kita. Hawa nafsu kita bukan hawa nafsu mutmainah tadi. Nafsu yang membawa amarah, nafsu yang membawa keinginan-keinginan keakuan diri. Dah makan ni sedap-sedap, ada apa daging, ada ayam, nak fikir lagi nak ada kambing ke, kalau ni taruh ni. Dah ada air ni depan mata ni, nak air ni nak. Itu kita kena kenal tu. Kalau tak kenal diri, tu sebelum nak kenal Allah, kena kenal diri dulu. Diri kita masing-masing kenal sifat perangai kita tu tadi. Nak kena buang sifat-sifat yang amarah, yang lawamah tercela tu. Kerana dia buas nafsu kita. Kalau kita tak kenal, dia terus buas, kita tak sedar. Dia buas. Oh, dia punya pemikiran dia. Kita ni Alhamdulillah. Allah telah bersihkan, Allah sucikan. Maka kita telah diberi kekuatan oleh Allah untuk melihat. Dan juga Allah telah menundukkan. Seperti mana Rasulullah SAW, isteri dia Sayyidatina Aisyah tanya, engkau pun ada ke hawa nafsu? Ada. Aku pun ada korin aku. Tapi korin aku, hawa nafsu aku telah Allah Ta'ala tundukkan. Bagaimana cara tundukkannya? Kena kenal diri, kenal Allah. Tak ada jalan lain. Kau banyak ilmu, kau hafil Quran, hafil hadis 100,000 pun, tapi kau tak kenal diri kau, tak kenal Allah. Lebih banyak kerosakan, Nabi kata. Maka tu saya tak cakap tak boleh belajar tu hadis ke Quran. Belajarlah, tapi carilah ni supaya ilmu kau akan jadi mantap. Ilmu Quran kau jadi mantap, ilmu hadis kau jadi mantap. Imam Ghazali tengok. Dia mantapkan balik dengan belajar mengenal Allah tadi. Dia buang tahu tepi semua ilmu dia. Kosongkan. Baru diisi dengan tu tadi. Bekas yang atau wadah yang mengesakan Allah. Kenal diri, kenal Allah. Jadi wadah, baru masukkan balik yang dia. Baru sampai sekarang orang pakai kitab dia. Imam Ghazali. Imam Ghazali yang dah tentu-tentu banyak ilmu pun boleh turun balik. Cari balik ilmu mengenal diri, mengenal Allah ni. Itu pun bila adik dia Imam Ahmad yang bagi tahu. Kau ni Ghazali rakaat kedua tadi solat kau baca tentang ini. Kan? Tentang darah-darah. Aku nampak dalam kau punya filem kau tu, aku nampak ke mana pergi angan-angan kau dalam solat. Tak terperanjat Imam Ghazali, adik dia boleh tahu itu. Mana guru kau? Kita bila dah solat tu, kita tahu dah orang ni ke mana-mana dia pergi. Tu taraf dia tu apa? Ilmu apa? Laduni di sisi Allah. Bukan nak cari aib orang. Dia pun tak suka nak lihat aib orang. Dia suruh, kau sembahyang, aku sembahyang sendirilah. Tak sanggup aku tengok. Dia gitulah. Orang-orang ahli Allah, dia nampak, dia kasyaf. Tapi dia tak boleh nak apa. Dia ikut arahan Allah. Kalau Allah suruh tinggalkan, dia tinggalkan. Kalau disuruh jemaah, dia nak hilangkan, tapi Allah akan lihatkan. Bahawa ni, makmum ni, gini-gini, yang ni, gini-gini. Dia tahu semua. Sebab bukan nak cari aib, tapi dia nak cari jalan macam mana aku nak betulkan. Allah bagi tunjuk supaya macam mana nak betulkan. Dia pergi masjid ni, orang hari bilang dia pergi masjid ni. Hari nak solat jemaah ni, tolak awal. Pergi masjid ni, Allah Ta'ala kata, bukan tempat kau ni masjid ni. Pergi masjid lain, sampai 7-8 masjid orang nak dekat, nak masuk waktu azan apa, baru dia jumpa masjid ni. Sebab apa? Semua masjid-masjid yang dia pergi, tak ada orang yang ahli Allah. Susah nak cari masjid ni. Ada orang ahli Allah. Bila tak ada orang ahli Allah, seluruh masjid tu tak terangkat dari jemaat tu tadi. Minta maaf saya cakap Bukan di bumi ni, di bumi tempat lain. Saya tak cakap bumi sini. Bumi tempat lain. Jadi kita, jelah saya mau malas nak cakap. Belajarlah kenal diri, kenal Allah, barulah kita akan tahu banyak betul kesalahan kita. Kita syirik kepada Allah, kita mensekutukan Allah, kita banyak mensekutukan Allah, kita tak sedar. Kita munafik, kita tak sedar.
Tapi yang kita tahu amalan kita banyak. Aku puasa ni, aku beramal tengah malam ni. Tapi dalam keadaan dia tidak kenal diri, tidak kenal Allah. Dia bangun tu tadi supaya dia bangun tengah malam, dia minta maaf bukan sini bumi sini dia bangun tengah malam tu dah 20 tahun supaya orang tahu dia ahli ibadah. Ya. Jadi dia tu seronok dia, niat dia tadi bukan Allah kejutkan tu untuk kepada Allah. Kejutkan dia bangun untuk tahajud tu untuk melulu kepada Allah, syok dengan Allah. Tapi tak, dia nampak syok tu tadi bila aku ni orang pandang aku nampak muka orang soleh. Jadi orang sikit dia. Hawa nafsu dia pun kipas dia. Kau memang hebat kat sini, kau yang ibadah yang paling lama. Engkau dah 25 tahun solat tahajud tak berhenti. Aku tahulah, aku saksikan tengok engkau. Lagi kita layan, ya ke? Kenalah kita. Waktu tu Allah kan tahu, kan? Allah tahu. Hampas pulang ke laut. Tak ada apa makna kita ni buat ibadah tu. Dia nak betul-betul kita kenal diri, kita kenal Allah, kita bangun aja walaupun 5 minit tapi kita asyik dengan Allah. Walau 5 minit. Kita jaga, ya Allah, aku best dengan kau. Setiap ibadah kita penuh dengan kekhusyukan dengan Allah. Kita merasakan, kita melihat seolah Allah yakin Allah tadi. Kita sebut tu dengan perasaan kasih sayang dengan Allah. Engkau memuji dirimu sendiri, ya Allah. Semua semata-mata kebaikan, pujian, semua untuk engkau, ya Allah. Tak ada aku pun. Macam mana keadaan tu? Maknanya tak ada keakuan diri. Betul-betul meluru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila rabbika farghab. Tuhan engkau ya tujuan. Harapan pandangku demi wajahmu, ya Allah. Senyum kau, ya Allah. Ya. Dia berseri-seri memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nak berseri-seri melihat wajah Allah yang sentiasa jamil, yang sentiasa sempurna, kamal dan sentiasa dalam keadaan yang suci itu tadi. Lebur kat situ, dia main kat situ. Dia tenggelam kat situ. Setiap tengah malam tu dia membaca Al-Quran, dia berdialog dengan Allah, bermunajat dengan Allah. Dia perhatikan makna-makna tu tadi, ayat-ayat Allah, dia olahkan tadi bagaimana Allah menyoal, Allah menjawab, Allah puji, memuji dalam ayat-ayat tu. Allah mengesah-ngesahkan Nabi ni, semua dia nak Allah ceritakan balik, dia dengar tu. Sebenarnya tu cerita Allah. Bila disebutkan tadi, menyebutkan tadi seorang itu tadi, dia tak merasa dirinya. Tapi dia merasakan hina dirinya dari di hadapan Allah. Bila dikatakan kul ya ayyuhal kafirun, dalam dia baca kul ya ayyuhal kafir, dia mengatakan katakanlah kepada orang kafir, dia kata diri dia yang kafir. Ya Allah, memang hamba tak layak, ya Allah. Hamba ni lah yang banyak engkar, ya Allah. Dia menunjuk, dia tak nampak bila ya ayyuhal kafirun, ya dia menampak orang kafir lain, tak, dia melihat pada diri dia dalam tu. Kemudian Allah memujuk. Allah memujuk, dia berhenti kat ayat tu. Engkau bukannya apa, ini semua cerita aku. Dia Allah memujuk. Dia berdialog dalam Quran tu, dia berdialog, dia pandai mengolahkan ayat-ayat tu supaya dia sentiasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedap seronok ni dia baca Quran. Ada di situ soal. Bukan sedapnya baca Quran banyak bilangan tu tadi. Sampai dia tak menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana saya ceritakan dulu para wali Allah. Yang anak murid dia 30 juzuk 7 tahun. Setiap malam 30 juzuk. Dia mulai dia 30 juzuk. Hingga ketahui satu kampung, kan saya ada cerita. Jadi guru ni jadi tak tahan. Sebab anak murid dia tak kenal, tak faham. Dia hanya baca 30 juzuk, tapi dia tak hadirkan, tak dapat hadirkan Allah Ta'ala. Jadi seorang guru wali Allah, dia akan bersifat tengok kemanisan tak ada dengan Allah ibadah. Bukan banyak je ibadah, dia tak pandang situ. Guru wali Allah ni, dia hari bila dia pandang anak murid dia, ada keasyikan dengan Allah tak? Kenal diri, kenal Allah tak? Sampai tak? Kalau sekadar 30 juzuk kau baca tiap malam tu tanpa kau hadirkan Allah, bagi dia
Tak manfaat bagi dia. Tak maaf. Sampai dia panggil anak murid dia. Bagus kau baca 30 juzuk dah 7 tahun. Orang kampung semua dah tahu dia. Dia gelarkan kau ni memang orang ahli ibadah. Aku tak suka. Sebab kau tak merasakan lagi. Tapi kau cubalah solat malam ni hadirkan aku. Ya, cerita tu kan. Saya ulang balik maknanya. Satu malam dia hadirkan guru dia, dia tak dapat. 15 juzuk pun dia tak dapat. Sebab bila hadirkan guru tadi, bacaan tu dah jadi lain. Dulu engkau dengan diri engkau baca, tak ada orang yang cek bacaan tu. Tapi bila engkau dah baca di hadapan guru engkau sendiri tadi, dah jadi lambat, banyak ada sesilap nak betulkan. Lepas tu jumpa guru. Guru hanya tak sampai 15 juzuk. Aku tak telarat lagi hadirkan kau jadi begitu. Tak apa. Malam ni kau hadirkan sahabat Nabi pula. Lagilah. 1 juzuk pun tak lepas. Guru tak boleh 1 juzuk ada. Tak apa kau hadirkan Rasulullah pula malam ni. Lagi teruklah. Alif Lam Mim surah Baqarah tu dia ulang-ulang. Tak apa. Malam ni pula kau hadirkan pula yang bawa Al-Quran pada Rasulullah, iaitu malaikat Jibril. Lagi dia tak boleh baca. Last kali guru dia bijaksana, dia kata, ni kali last. Engkau akan kenal lah Allah nanti. Kau baca hadirkanlah Allah SWT. Hadir tu maksudnya jangan kau merasa ada keakuan diri kau. Hadirkan Allah Ta'ala tu. Bukan hadirkan Allah tu. Hadir tu tak ada keakuan diri. Baru dia menangis-nangis. Rupanya ayah aku baca 30 juzuk tu, aku hanya keakuan diri aku. Penipu aku. Dia sampai kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia dengar suara Allah Ta'ala kata, engkau penipu. Engkau bukan sembah aku, kau sembah diri kau sendiri. 30 juzuk kau baca tiap-tiap malam, kau nak biar terkenal diri kau baca 30 juzuk. Sebab kau tak faham makna-makna dia. Kau tak hadirkan aku. Tengok sekarang kau hadirkan aku. Macam mana? Aku yang tegur sendiri. Bila Allah tegur sendiri, kau baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pun, kau di hadapan Allah, Allah akan tegur. Kazib, penipu. Ya Allah, rupanya tak apa benda amalan kita. Itulah kata. Apa yang kita nak banggakan? Tu pasal saya cakap tadi, solat yang sebenar-benar kau hilangkan, jangan ada diri kau. Kau 30 juzuk kau baca, kau ada diri kau. Tu kata tadi. Kau syok sendiri nanti. Malahan di sisi Allah. Bukan saya cakap tak boleh. Baru kita tahu selama ni hari. Ya. Sampai kat Fatihah pun tak lepas lagi dah. Kita hadirkan Allah Ta'ala. Kita kata Alhamdulillahirabbil alamin, kita kata kita puji Allah. Tu gagal dah. Sebab punca dia tak kenal Allah, tak kenal dia. Tapi kalau kita kenal diri, kenal Allah, kita dah tak ada dalam solat tu. Yang berdiri engkau ya Allah. Yang berkata-kata engkau ya. Yang memuji dengar balik engkau ya Allah. Yang berkehendak untuk puji engkau, suruh puji pun engkau ya Allah. Berdiri solat aku ni lah adalah kudrat engkau ya Allah. Ngangkat takbiratul ihram engkau yang menyebut Allahu Akbar, engkau yang besar ya Allah. Hingga semua kita tak ada. Yang ada hanya engkau. Itu dia namakan khusyuk wa tawa. Tak ada keakuan diri. Kau nak rasa ada lagi, itulah tadi berat saya cakap tadi. Imam Ghazali pun kena tanggalkan dulu, lekangkan dulu segala ilmu dia. Pergi duduk sini, kosongkan diri, matikan diri dengan guru adik dia tu, Nabi Khidir alaihissalam. Atau ada yang kata guru makrifat. Tak kira lah guru makrifat dia. Memang pembimbing rohani sama taraf juga untuk nak bawa kita kenal kepada Allah. Jadi guru wali Allah tu dia tahu anak murid dia dalam keadaan bahaya dengan Allah Ta'ala. Dia bukan nak selamat di akhirat saja, di dunia dan di akhirat. Dan sekarang ni juga dia nak selamatkan anak murid dia dapatkan Allah Ta'ala, dan dia juga akhirat dapat Allah Ta'ala. Beruntung kita kalau dapat cari. Rasulullah kata, beruntung kalau Allah Ta'ala sendiri bagi tahu siapa yang jumpa para wali, orang arif, bila di dunia dia serupa jumpa dengan aku. Sebab apa? Dia faham Allah Ta'ala. Allah bagi kefahaman pada dia. Dan Rasulullah bagi tahu siapa jumpa orang arif, bila wali Allah, maknanya
dia tu Arif Bilal tu dia seperti kujua. Sehingga lagi dah tak ada Nabi. Macam mana Rasulullah bagi tahu pada Sayyidina Ali, kalau ada selepas aku Nabi, engkau lah. Tapi tak ada. Itu tadi. Jadi ketua orang-orang mukmin adalah Sayyidina Ali. Ketua orang-orang mukmin. Itu tadi. Jadi bila kita mengambil daripada Ali punya percikan, maka ilmu-ilmu tu semua daripada percikan orang Arif Billah yang daripada ilmu langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita nak amaliakan. Ini yang sekarang ni, ya Allah, dia kata dia pandang kita, dia tengok ilmu kita ni, ya Allah, sesat barat. Sesat barat, mana sesat sangatlah kita ni. Ya. Teruk betul lah dia kata kita ni macam orang kata pandang tu sebelah mata pun tak nak lah. Sampai tak mau dengar kita punya perkataan langsung. Kita panggil ajak muzakarah pun tak mau langsung. Dia rasa dia je betul lah, kita ni menyeleweng. Gitu. Ada ke manusia, dia kata. Di akhir zaman ni boleh berdialog dengan Allah. Berdialog dengan ahli kubur. Berdialog dengan orang-orang gaib. Dia tak boleh terima. Padahal dia baca tadi kita kena beriman kepada gaib. Yakin. Allah tu sendiri maha gaib. Kan? Takkan tak ada yang gaib. Dia mencipta yang gaib. Tentu dia tu maha gaib. Jadi kita kena kenal yang maha gaib. Bila kita kenal maha gaib, yang gaib-gaib lain terbuka jelas lah nampak. Awak tak belajar kenal diri, kenal Allah, memanglah gitu. Sampai bila kamu takkan percaya? Ini yang kita makan ni, durian musangking tu tadi. Rasa tu kan gaib tu. Kan gaib. Boleh kau tangkap ke? Boleh kau lihat tu rasa durian tu? Kan gaib kan? Takkan tak percaya? Boleh percaya pula. Makan lah tengok. Makan baru dia dapat tangkap. Ya Allah. Gitu jugalah bila kita membaca ayat-ayat tu tadi, kita kena kenal lah ayat-ayat tu sifat dia macam mana. Kita dapat yakin, ainul yakin. Kemudian dah lihat dengan penglihatan mata, akan dapat hakikatul yakin. Merasai tu tadi, dia aja yang ada memberi rasa. Sesungguhnya dialah yang asyik rasa dengan dirinya sendiri, tak ada kita. Payahlah ya. Tak apalah, kita alhamdulillah pendengar-pendengar YouTube, ya. Alhamdulillah kita teruskan mana yang Allah beri keyakinan kepada kita. Ya, sebanyak mana kita cari, sebanyak mana kita menjelaskan supaya orang lain juga mendapat rasakan dekat dengan Allah dan lebih dekat lagi. Sememangnya Allah SWT meletakkan sir tu tadi supaya kita tahu sir tu adalah min kulli sir, daripada yang memberi rahsia tu tadi. Tak lain, dialah yang ada, tak ada kita. Bukan kata Allah tu dalam diri kita, kita mengaku Tuhan menyatu dengan kita. Tak ada istilah tu langsung. Istilahnya lah, tak ada. Bila kita dah kenal Allah, tak ada nyata kita ni, tak ada. Yang ada hanya nyata Allah. Dia tak faham. Dia ingat kita ni ilmu ni menyatakan manunggaling kaulah usi, menunggal dengan Allah, zat Allah. Ya Allah, salah faham tu. Siti Jenar pun bukan itu yang dimaksudkan manunggaling kaulah gusti. Bukan, dimaksudkan tadi menunggal tu sebenarnya kita tak pernah ada, dia je yang ada. Kita pandai-pandai kata menunggal tu kita bersatu dengan, mana boleh kita bersatu dengan Allah, mana boleh. Dia tetap sah sampai bila-bila. Dia nyatakan banyak tu bukan makna dia banyak tu ada. Tak, banyak tu menyatakan dia satu. Kita yang nampak banyak sebenarnya satu, nak nyatakan dia juga berapa banyak pun. Itu insya-Allah. Dari faham oleh Allah tentang diri Allah, kefahaman, kita akan fahamlah agama ni. Kalau kita tak faham, tak kenal Allah, kita tak akan faham agama ni. Sian. Ya. Jadi tandanya nak dibagi kita faham segala amal faham kita, agama kita, yang apa kita belajar semua akan jadi faham bila kita kenal diri, kenal Allah. Apa yang kita belajar akan dapat faham. Tapi kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah, apa yang kita belajar kita tak faham semuanya.
Kita syok sendiri je. Tu. Ya, minta maaf ya Allah. Minta sambung pencerahan ni kepada Al-Fadhil Ustaz Auza'i Al-Masri, insya-Allah. علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أستغفر الله العظيم التواب الرحيم أستغفر الله العظيم التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ada satu cerita 3 orang sahabat, Abu Bakar dengan Ali, Abu Bakar dengan Ahmad. Tukarlah Abu Bakar dengan Ali lah. Abu ni, mereka ni tiba-tiba musafir, 3 sahabat baik ni tiba-tiba musafir. Tiba-tiba sampailah di tengah-tengah hutan, dapat nampak satu pokok yang sangat indah, sangat cantik, sangat lawa. Tak macam bukan di dunia. Macam bukan di dunia. Satu pokok yang sangat indah, macam dalam syurga lah senang cakap, konon-konon. Kemudian mai depa termenung tengok pokok yang serba indah, besar. Tiba-tiba si dalam duk tengok tu, dalam duk termenung tu, si Abu ni dia tiba-tiba dia gelak kuat. Jadi Abu ni bertanya kepada Bakar, "Wahai Bakar, hang nampak apa?" "Aku nampak pokok lah. Aku nampak pokok." "Hang tak nampak apa yang lain selain pokok?" "Dah, aku nampak pokok lah, memang pokok." "Yang hang ni gelak pasal apa?" Bakar tanya kepada Abu. "Yang hang ni gelak sampai keras perut ni pasal apa?" Si Bakar tanya kepada Abu. Abu pun jelaslah, "Aku ni bukan macam hampa, aku ni cerdik. Hampa tak reti apa. Aku ni nampak pokok tembus aku nampak duit. Oi, pokok lagu ni memang kita boleh jual. Tangkap gambar jual pun boleh, buat poster pun boleh duit. Belum ambil daun-daun dia lagi kita jual. Daun-daun dia bentuk special ni. Setiap helai daun boleh jual RM5. Duit saja daripada pokok ni aku kira jutawan kita ni. Jutawan. Jual gambar saja pun boleh 100,000. Jual pokok ni jutawan lah kita ni. Hampa tak reti." Jadi si Bakar ni kata, "Oh, lagu tu ke? Aku ingat hang disesat dah tadi. Hang gelak, hang kata nampak duit. Ni bukan duit, ni pokok. Aku ingat hang memang sesat dah. Dan nasib baik hang cakap. Lah ni aku baru faham hang tak sesat rupanya." Yang Ali ni pula dia diam daripada termenung. Jadi Abu Bakar tanya pula kepada Ali. "Ali awak hang diam je daripada tadi." Dia kata, "Apa yang hang nampak daripada pokok ni?" Abu Bakar tanya kepada Ali. Jadi Ali pun menjelaskanlah. "Aku ni yang aku nampak Allah," dia kata. Dia kata, "Ini yang sesat ni, ini ajaran sesat.
Mai ikut mana nampak Allah. Jadi Ali ni pun menjelaskanlah. Menjelaskan. Dan penjelasan dia tadi, sebagaimana yang Syekh Aziz cakap tadi. Daripada awal sampai akhir, daripada setiap majlis, itulah dia penjelasan. Macam mana dia kupas pokok tu sampai kepada haribaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pokok tu dapat menjadikan dia mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jelaskan satu-satu. Dia kupas pokok tu daripada biji benih. Biji benih tu dia kupas, dalam benih tu ada nyawa. Dia kupas lagi nyawa tu siapa yang buat. Siapa yang tumbuhkan pokok ni. Siapa yang jadikan, kalau boleh jadikan duit pun siapa. Dia tembus. Dia ulas, kupas. Dia makrifatkan sampai ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah Abu Bakar ni kata, oi, kalau macam ini ilmu hang, 1 jam hang kupas pasal pokok ni, aku setakat nampak duit je, 5 minit je aku cakap. Hang boleh ulah pasal pokok ni sampai kepada Tuhan. Hang boleh ulah 2 jam. Kalau kami bagi lagi peluang hang cakap, hang boleh kupas sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, setahun. Hang boleh kupas. Macam mana hang bawa kami mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Jadi sesungguhnya orang yang nampak dia sebagai pokok tak sesat. Orang yang nampak dia sebagai duit tak sesat. Orang yang melihat pokok sebagai Allah, inilah dia arif billah. Jadi kerja arif billah ialah membawa semua orang mengesahkan Allah. Malang 1000 kali malang pada zaman ini. Para arif billah ini lancang mulut orang, suka cakap sebagai orang-orang yang sesat. La haula wala quwata illa billah. Berhati-hati daripada menyakiti para awliya Allah. Sesungguhnya menyakiti para awliya Allah ni, Allah dan Rasulullah isytiharkan perang. Hati-hati tuan-tuan. Lebih baik kita cakap kita tak tahu. Dan mari kita mengaji. Mari kita mengaji, datang dengan fikiran yang bersih, bukan nak berbalah-balah, untuk mendatangkan rasa, untuk menjemput rasa, menafikan diri, menghilangkan keakuan diri. Bukan senang. Cakap tu memanglah boleh tuduh orang sana sini keakuan diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi diri sendiri enggan berjumpa dengan orang yang memang ahli dan juga wilayah dia itu bercakap berkenaan dengan menafikan keakuan diri. Kalau anda adalah merupakan pakar ataupun profesor dalam bidang batu, contohnya, anda profesor dalam bidang jalan raya, anda profesor dalam bidang pokok botani, anda profesor dalam bidang ikan-ikan di lautan, mana profesor dalam bidang menafikan keakuan diri ni? Kenapakah untuk bercakap dengan menafikan keakuan diri ni, kenapa payah nak jumpa orang cakap pasal ni? Jawapan dia senang saja, bukannya tak boleh. Jawapan dia ialah kerana keahlian anda tu dalam bidang lain, keahlian orang ini dalam bidang yang lain. Jadi bila kita nak mengaji pasal jalan raya, kami semua kena jumpa dengan anda. Nak mengaji pasal ikan, kami semua kena mengaji dengan anda. Tapi untuk mengaji pasal menafikan keakuan diri ni, Allah SWT wujudkan ahlinya. Sebagaimana ahli dalam bidang hadis pada zaman Nabi ialah Abu Hurairah. Bukan Sayyidina Abu Bakar tu tak nak meriwayatkan hadis. Banyak juga hadis Sayyidina Abu Bakar, tapi Sayyidina Abu Bakar, para sahabat tahu keahlian hadis ini ialah Abu Hurairah. Rasulullah dah ludah dalam mulut Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sehingga apa saja yang dia dengar daripada Rasulullah tidak luput dari ingatan dia. Mana dia sudah wilayah dia, kewalian dia adalah bidang hadis. Setiap orang, setiap sahabat ada wilayah-wilayah. Jadi demikianlah ya,
ilmu ini berlapis-lapis. Jangan kita mencela pada setiap lapisan kerana dia adalah merupakan ada peranan di masing-masing. Syariat itu seumpama bahtera. Syariat itu seumpama bahtera. Bahtera itu berjalan di atas lautan. Lautan itu adalah tarikat, adalah tariqah. Bahtera ni dia ada destinasi dan hakikat perjuangan dia. Dia nak cari mutiara. Mutiara dalam lautan yang dia cari, itulah hakikat. Bila dia dah dapat mutiara tu dan dihubungkan segala perjuangan dia ni sampai nampak Allah, itulah dia makrifah. Semua ni adalah satu tali yang bersimpul. Dalam bahasa Arab ni dipanggil Rafidul Mafdul. Tali yang bersimpul kemas. Rafidul Mafdul. Dia bersimpul kemas. Tak ada syariat tak akan berjumpa dengan hakikat. Tak ada tarikat. Bahtera tu tadi, nak jalan atas lautan, tidak ada. Maka nak berjumpa dengan mutiara, bagaimana? Tanpa hakikat, iaitu mutiara yang indah tu, yang dicari dalam misi perjalanan bahtera tadi, maka syariat dan tarikat tidak bermakna. Seandainya ada syariat, tarikat dan hakikat ini, jika tiada makrifat, segalanya sia-sia. Makrifat itu adalah Allah itu sendiri. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah, atau kama qala Nabi, "Asy-syari'atu aqwali wat tariqatu af'ali wal haqiqatu ahwali wa ma'rifatu ra'su mali." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia, syariat itu adalah kata-kata aku. Maknanya selagi mana dia berada dalam kitab, itu adalah syariat. Apabila dia amalkan, at-tariqatu af'ali. Tarikat itu adalah perbuatanku. Wal haqiqatu ahwali. Hakikat tu, ahwal ni benda ada dalam. Ahwal, benda ada dalam. Sebenarnya lagu mana? Itu ahwal. Allahumma salli ala Muhammad. Kena ada ahwal tu, kena ada. Wa ma'rifatu ra'su mali. Dan ma'rifat itu adalah modai aku. Semua ni modai dia Allah. Cuba tarik modai tu. Kalau tak ada modai ni, Nabi Muhammad tu tak ada. Tak ada apa. Siapa yang bagi dia wahyu? Semuanya Allah. Modai. Segala-galanya. Tu modai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Modai ni, faham tak modai ni? Makna kata kalau kita, nyawa tu modai. Kalau kita tak ada nyawa, kita tak boleh mai sini. Ni apa nama ni, smartphone untuk kita buat rakaman. Itu modai. Kalau tanpa smartphone, tuan-tuan tak dapat tengok di alam maya, di alam internet. Itu modai. Nafas turun naik, itu modai Allah bagi. Kalau Allah tak bagi modai, tak ada kita. Jadi modai itu semuanya mai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi semua ini, semuanya ini sebenarnya adalah satu. Tidak dapat dipisahkan. Di antara syariat, tarikat, hakikat dan makrifat, semuanya bagaikan tali kukuh yang bersimpul yang membentuk kesepaduan dan kekukuhan agama Islam itu sendiri, ad-din itu sendiri, yang disifatkan, yang diertikan, yang dimaknakan oleh hadis tu Jibril. Ad-din itu sebagai Islam, iman, ihsan, campur satu lagi iaitu as-sa'ah, 4 juga. Alif lam lam ha, 4 juga. Mim ha mim dal, 4 juga. Tongkat Rasulullah, sahabat yang agung, Sayyidina Abu Bakar,
Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. 4 juga. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. 4 juga. Jadi 4 itu merupakan satu tiang yang kukuh. Nak buat apa-apa bangunan pun paling basic 4 juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekarang ni dia mai satu lagi. Oh, rupa-rupanya masna wa sulasa wa ruba'. 4 juga. Masya Allah, tabarakallah. Jalan tu kukuh. Di atas muka bumi kukuh. Ada 4. Syukurlah setakat tu, nanti terlajak lebih-lebih pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukasyafa wa bil fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat dan inayahnya pada bulan Rajab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ni adalah pertemuan kekasih, iaitu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menyatakan tak ada keakuan diri kita, yang ada hanya Allah. Itu yang sebenarnya kita nak mengimani, meyakini bahawa la ilaha illallah itu setelah dibedah siasat, itulah yang dikatakan merangkumkan yang dikatakan sebenar-benar esa Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti mana yang Ustaz Azam beritahu tadi, bidang kemakrifatan ni sebenarnya bidang bukan makrifat saja, bidang syariat, hakikat, syariat, tarikat, hakikat dan makrifat ni, keempat-empat ni, apabila seorang arif billah berkata dengan kalamullah ni, dengan kata-kata Allah ni, tak ada diri dia, sebenarnya itu bidang dia. Itu bidang dia. Jadi kita ni yang setakat belum tenggelam, seperti saya teringat Ustaz Auni, Ustaz Auni bercakap bidang syariat dia buka peta, kan, dia kata ni pergi Penang, ni pergi Bukit Merah. Dia tahu yang peta tu je, tapi bila tarikat pula dia pergi perjalanan tu. Jadi kenapa yang bidang syariat ni nak menyatakan bahawa dia tak pergi, dia tengok je peta kan. Tapi dia tak pergi, tapi yang pergi tu dia kata ini isi minyak RM10 je. Bukan, dalam peta cakap RM40 dia kata. Nampak itu Ustaz ni menjelaskan lagi. Jadi kita ni duduk diam sajalah, sama je. Duduk diam je lah. Duduk diam je, jangan duduk berbalah-balah. Kita ni dah penghujung zaman dah. Kalau dekat kita nak pergi daripada Mekah sampai Jeddah tu, nak teruskan ke Madinah, kan? Nak terus ke Madinah, cubalah tengok kiri dan kanan. Kalau saya pergi 2011 dan 2016, masih lagi gurun Sahara, gurun pasir lagi, padang pasir lagi. Tapi cubalah tengok siapa yang pergi buat umrah sekarang ni. Dah hijau dah. Kiri kanan dah hijau dah. Jangan menyatakan bahawa sumber air tu yang boleh naikkan itu jangan sangkal. Itu Nabi Muhammad SAW cakap. Hampirnya kiamat, padang pasir akan menghijau. Saya, Ustaz Aziz, Ustaz Ahmad pun sendiri pergi pun masa tu dalam keadaan memang tahun tu memang padang pasir dah. Memang padang pasir. Sekarang ni tengoklah orang yang buat umrah. Ada jemaah di Melaka, Kak Fauziah, dia akan ceritakan nanti. Betul tak yang hijau tu? Memang betul lah kan? Jelas kat YouTube lagi yang tu. Kita ni, orang ni nak menyangkal pula. Kan? Jangan sampai ke situ. Kan? Kita ni inilah tu cakap nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, menghilangkan, menafikan betul-betul keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Baru datang kesucian, supaya kita dapat hari ke depan kita ni sentiasa bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun yang berlaku, Allah Taala nak jadikan pemuda-pemuda kafir tu, kan, 309 tahun ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam ayat tu mula dia kata tidur kan, lepas tu dia sebenarnya tidak tidur. Tidak tidur tu apa sebenarnya? Berada dalam asyik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terbangunnya dia, kan, terbangunnya dia, dia menyatakan baru 10 minit.
Dan tidak mustahil bagi orang yang zaman sekarang ni, zaman yang dikatakan akan datang kemunculan Imam Mahdi ni, yang apabila kita akan sampai, akan segala batil dia akan hancurkan, dia akan yang datang hak je. Jadi akan datang aman semua. Tapi sebelum aman tu, yang nak menghancurkan batil tu agak ni sikit lah. Sebab tu kita kena pegang betul-betul kalimah tauhid ni. Yang dikatakan la ilaha illallah, setelah dibedah siasat bersama dengan Mursyid Arif Billah. Saya pernah berkatakan dulu, perlu ditalkinkan. Ni ditalkinkan ini. La ilaha illallah ni talkinkan. Apa-apa semua yang berkaitan dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala ditalkinkan oleh guru Mursyid Arif Billah. Mereka tu ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah petikai pula. Kan? Itu dah memang Allah Taala letakkan. Rasulullah pun beritahu. Selepas sahabat-sahabat ada pembimbing rohani di zaman tu. Inilah dia. Alhamdulillah kita dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala program ni, siri YouTube channel ni, Cahaya Online ada lagi lah yang rakan-rakan YouTube yang lain yang sahabat-sahabat di Kuala Lumpur dan sebagainya, ada lagi. Type lah kenal diri kenal Allah, macam Syed Hafiz di Kuala Lumpur, dia pun cari yang ni, dia type kenal diri kenal Allah, kan? Dia kenal diri kenal Allah, jadi sampailah dia jumpa yang ni. Tu Allah Taala yang menggerakkan. Jadi sama-sama kita nak memperkukuhkan dalaman kita ni, supaya kita ni berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya. InsyaAllah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Rajab yang mulia ni, agar kita semua mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Kenal diri, kenal Allah ni, supaya datang kesucian ni, agar kita sentiasa mana pun alam kita duduk, kita berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, apa yang diucapkan oleh teman-teman kita, sahabat-sahabat kita itu tadi, adalah tidak lain demi kasih sayang, demi mengharapkan kita semua mendapatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada wang ringgit, tidak ada kedudukan, tidak ada harta dalam hatinya untuk diimbalkan kepada diri saudara sahabat kita yang mengucapkan itu. Suci, murni, dalam keadaan kesadaran, dalam keadaan bahawasanya Allah lah yang mengajak. Suara-suara yang mereka lontarkan daripada kalam-kalam, kalimat-kalimat Rabbi, daripada lintasan-lintasan kesucian kudus yang saudara kita ucapkan tadi, demi untuk kasih sayang yang sejati. Inilah kasih sayang yang original, yang asli, yang tidak ada diiringi oleh sesuatu kedudukan yang dihendak, daripada suatu harta yang diharapkan, daripada suatu balasan. Tidak ada dalam hati. Suci murni, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu jugalah yang mereka saudara kita sebut. Dia memanggil kita tu tadi dengan penuh kesadaran, mengajak kita memikirkan setiap hari bagaimana nak mengajak kita supaya irji'i ila rabbik, tenang diri engkau sentiasa dengan Allah, tenanglah diri engkau. Nak ke mana kelang kabut, nak ke mana huru hara diri engkau, baik engkau seorang agung, engkau seorang raja, engkau seorang menteri, engkau seorang bangsawan yang kaya raya, dia tidak peduli. Yang nak diucapkan iaitu seperti mana yang disuruh oleh Allah ucapkan daripada kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kesucian, mengajak ilahun wahid, sama-sama menomorsatukan Allah.
menomorsatukan Allah, mengesakan Allah tanpa ada rasa keakuan diri. Maknanya tidak ada was-was, tidak ada ragu-ragu, syak lagi. Nyata jelas dialah semata-mata dengan dirinya, keesaannya. Itulah murninya. Sudah macam tidak ada lagi manusia yang dapat memberikan sesuatu peringatan yang seperti peringatan para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, orang arifin billah. Kata-kata mereka ini betul kata-kata yang suci, yang benar-benar dihilangkan kehendak-kehendaknya dulu. Nafikan keakuan dirinya dahulu, baru dia minta yang original daripada di sisi Allah, baru sampai diturunkan dari Allah. Anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu. Dan mereka tidak ragu lagi, pasti jelas yang ini daripada Allah, itu yang disampaikan. Kalau ini pun yang disampaikan ni, kita nampak masih lagi makhluk, beratlah. Sebab ini bukan perkataan makhluk yang bila tidak ada lagi rasa kehendak apa-apa, melainkan melulu mengajak kepada yang Maha Esa. Maka bersyukur kita masih lagi dengar perkataan-perkataan manusia-manusia kudus selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat, tabi'in, wali Allah, maka adanya tadi wali-wali Allah dan orang arif billah ini menunjukkan kalam-kalamnya itu adalah kalam kesucian yang kudus yang daripada Allah. Kalau ini tidak kita fahami bahawa itu daripada yang maha kudus, yang hak, al-haq, maka bertaubatlah, maka menyesallah. Kerana kita tidak tahu, wahai agung yang disayangi, wahai raja, menteri-menteri, orang-orang bangsawan, orang-orang kaya, apa pun yang daripada atas sampai ke bawah, selagi kita belum lagi mendapatkan Allah di dunia ini, maka kita ni tergolong daripada golongan orang yang innal insana lafil khusr. Rugi, serugi-rugi. Yang mana bila kita wafat dalam kerugian, maka menyesali tidaklah berguna lagi. Maka itulah kami semua ni bersungguh-sungguh kerana dasar yang disuruh oleh Allah berkasih sayang. Siapa pun kita akan kasih sayang untuk nak mengajakkan sama-samalah kita mengesakan Allah. Kami telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sisi Allah tak ada lagi, tak ada lagi jalan yang paling selamat, melainkan kita kena buangkan segala-gala harta, buangkan, letakkan segala nama-nama puji-pujian kita tu semua, buang, letak tepi. Supaya betul-betul kita betul-betul Allah lah, nakkan kasyikkan dengan Allah. Barulah kita tahu inilah yang paling penting, yang macam mana tadi Al-Fadil Ustaz Ahmad Auza'i Al-Masri bagi tahu tadi. Maka kalau kita masih nampak pokok, kita tak nampak pokok tu boleh menjadikan wang yang banyak, itu maknanya kita masih lagi buta lah. Apatah lagi kalau orang sesuatu awal nyatakan untuk menyatakan Allah, kita tak nampak Allah, buta lah. Dan siapa yang ketika faman kana hazihi a'ma, hingga ayat-ayat saya lupa, Allah Ta'ala kepada siapa yang faman kana hazihi, dia tu di dunia ni buta, a'ma, nanti kelak di akhirat dia lebih buta lagi. Dan mereka ni lah dia yang sesat di jalan. Dia tentu-tentu sesat. Kalau dia nampak sesuatu, dia tak nampak Allah dahulu, tentu-tentu sesat dan tak nampak Allah. Setiap sesuatu yang Allah jadi sekian alam ni menyatakan Allah, tapi kita nampak lagi tak nampak Allah yang menciptakan itu.
Tu tadi Allah cipta 7 lapis langit, 7 lapis seisinya, ganti siang dan malam, masih kita buta dengan Allah lagi. Ya Allah, berapa banyak tanda hari-hari aku jelaskan, nyatakan aku, tapi kita buta. Lepas tu kita berbala-bala, Allah tu mana boleh. Bukan maksud Allah nak nunjuk Allah laisa kami syai', tak dia boleh serupakan sekalian yang dijadikan. Tapi kita kena tahu sekalian dijadikan dari dia, itu yang kita nak makrifatkan. Itu tadi. Sebab apa tak boleh jadi macam tu? Sebab banyak sifat-sifat tercela dalam diri kita. Masih rasuah, masih makan benda yang haram, masih riba berjalan dalam kehidupan kita. Maka itu kita tak boleh nampak Allah Ta'ala. Kita tak dapat tukarkan makrifat. Sebab makrifat tumpul sebab kemaksiatan tu berlegar dalam diri kita. Maka itu dia perlu kenal diri supaya kita bersihkan dengan bertobat, menyesal, tak nak buat lagi, meninggalkan tu. Jadi macam-macam kesadaran yang Allah akan bagi bila kita kenal diri. Kita buat lama-lama bersih, baru Allah cucikan kita. Baru ya Allah, selama ni hari, itu yang kita nak. Allah yang beri kita kefahaman di sisi Allah. Menerusi kita belajar kenal diri, kenal Allah. Itu ya jalan dia. Kalau kita ngambil ilmu-ilmu lain tanpa kita kenal diri, kenal Allah, kita takkan jumpa. Kita akan kumpul banyak-banyak aja. Ilmu ni macam kayu api, kita kumpul kayu. Tapi kalau kita kenal Allah SWT, apa tujuan tu ilmu? Tak lain untuk kita kembali kepada dia. Bukan bersandar pada kayu api ilmu tu. Bukan saya tak bagi belajar. Allah bagi belajar. Tapi ilmu Allah ni luas, macam-macam. Jadi tujuan dia tak lain. Tujuan dia walau banyak, walau sikit, yang mustahaknya 24 jam kita mengesahkan Allah itu. Bila kita dah kenal diri, kenal Allah, kefahaman tu akan sampai. Keberuntunglah kita. Hala tuju kita adalah sentiasa rasakan Allah, hilang keakuan dia. Sebab segala ilmu yang Allah ciptakan, segala ilmu makrifat tinggi macam mana pun, semuanya dalam kitab-kitab apa pun, dia penghujung dia mengesahkan Allah. Tak lain. Baik dia satu huruf alif ataupun titik, tetap juga mengalir mengesahkan Allah, kerana huruf titik itu berasal daripada Allah. Dan titik itu sendiri adalah Nur Muhammad yang meliputi sekian alam. Menyatakan. Jadi ayat yang lain tak lain menyatakan mengesahkan Allah juga. Itulah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak perhatian. Kemarilah kita benar-benar kepada Allah Subhanahu. Jujur, ikhlas, betul-betul kembali kepada Allah. Jangan cakap mulut je, betul-betul. Sebab kami semua sentiasa akan menolong. Bila kita benar-benar nakkan Allah, lagilah kami. Orang tak nakkan Allah pun kami bersungguh-sungguh. Apatah lagi yang betul-betul nakkan Allah, lagi kami alu-alukan. Sebab kita perlu bersatu, kita perlu sama-sama. Kita perlukan sama-sama sebanyak yang mungkin yang boleh. Sebab masanya akan tiba nanti, kedatangan Imam Mahdi tak lama lagi. Maka kita nanti dah tak dapat nak cari jalan ilmu mengenal diri Allah, dah tak boleh. Sebab masanya tu tadi dah masa dah bertindak. Imam Mahdi datang ni masanya bertindak, bukan mengajar lagi dah. Dia masa dia bertindak. Sekarang ni sempat lagi kita memproses untuk faham ni tadi. Bila datang Imam Mahdi, kita dah terus boleh ikut je. Tapi kalau kita tak mempelajari, nanti bila dia datang, mungkin na'udzubillah, mungkin kita yang menentang. Sebab kita suka berbala-bala. Suka menentang apa yang telah Allah Ta'ala aturkan, kita suka berbala-bala. Nak ni, nak tu kita tukar-tukarkan. Yang baik jadi tak baik, yang tak baik jadi baik. Berlegar benda tu dalam kehidupan kita. Sedangkan Allah tak mau bercampur aduk antara hak dan batil. Walal talbisul haqqa bil batil. Allah tak bagi kita campurkan hak dengan batil. Betul-betul hak, batil ada sikit pun tak boleh. Sikit dia ada kita punya kesilapan, kita ada rasa macam bangga diri sikit, dia habis. Tak boleh. Dia kosong dia je. Baru kita rasa kemanisan hak, insya-Allah. Terima kasih, sampai situ dulu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan. Ada rasa keakuan diri. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi.